Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 29 Mei 2023. Kejatuhan drastik mata wang ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat AS pada paras terendah dalam tempoh 6 bulan tahun ini dikuatiri meningkatkan kadar inflasi sekaligus melonjakkan harga barangan makanan dan minuman. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, semua pihak bersedia maklum kejatuhan ringgit disebabkan faktor luar negara, namun ia harus diuruskan dengan cepat dan strategik. Beliau berkata tindakan pantas BNM, Bank Negara Malaysia dan kerajaan diperlukan untuk mengelakkan situasi bertambah merisaukan. Tindakan tersebut termasuk koordinasi mata wang ringgit perlu dilakukan secepat mungkin seperti memastikan pembayaran ekspor dalam mata wang asing ditukarkan ke dalam ringgit dengan secepatnya. Bagi langkah jangka panjang pula, simpanan atau rizab BNM juga mesti dipelbagaikan jenis mata wang asing seperti yang dilakukan oleh penguasa kewangan Singapura. Selain mengembangkan rizab dengan penambahan emas dan perak sebagai komoditi logam yang sentiasa bertindak sebagai pelaburan yang lebih tinggi dari kadar inflasi. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memfailkan saman fitnah terhadap Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunos dan menuntut ganti rugi melebihi RM1 juta. Menurut penyata tuntutan yang difailkan Khairi pada Pimpinan Agung UMNO 2022, 14 Januari lalu, Jamal mendakwa beliau membuat kenyataan jahat terhadap UMNO berhubung isu pengundi hantu. Khairi turut memohon ganti rugi khas sebanyak RM1 juta dan ganti rugi am teruk serta teladan yang akan ditaksirkan kemudian oleh mahkamah. Saman tersebut difailkan melalui firma guaman Tuan Aizat Izzuan Syakil pada 24 Mei lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sehubungan itu, semakan di sistem dalam talian, mahkamah menunjukkan kes saman tersebut ditetapkan untuk pengurusan kes esok di hadapan Timbalan Pendaftar Nik Nur Amalina Mat Zaidan. Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2022 SPM akan diumumkan pada 8 Jun depan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memaklumkan calon boleh mendapatkan keputusan SPM di sekolah masing-masing bermula 10 pagi atau melalui semakan secara sistem pesanan ringkas. Bagi calon persendirian pula, keputusan peperiksaan akan dihantar melalui pos atau boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri. Dalam pada itu, KPM turut memaklumkan seramai 403,637 orang calon pendaftar menduduki peperiksaan itu di 3,355 buah pusat peperiksaan di seluruh negara dengan lebih 131,000 petugas peperiksaan dilantik. Sebuah sekolah rendah di Kedah didakwa menyeleweng dana Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG apabila menggunakan wang tersebut untuk mengadakan program yang hanya melibatkan para guru dan bukan pelajar. Bekas yang dipertua PIBG sekolah tersebut, Auni Nazmi Azhar berkata, pihak pentadbiran memaklumkan pengeluaran dana adalah untuk pembangunan sekolah, namun ia digunakan untuk tujuan tidak berkaitan. Jelasnya, selepas didesak, pihak sekolah gagal mengemukakan dokumen-dokumen berkaitan pembangunan sekolah dan memaklumkan bahawa penggunaan dana tersebut adalah untuk program guru-guru. Dana tersebut digunakan untuk membeli 2 helai baju untuk semua guru bagi program 2 hari dan sewaan bas. Dalam sidang media hari ini, Auni Nazmi memberikan tempoh 14 hari kepada pihak sekolah dan JPN untuk menyelesaikan isu berkenaan dan tindakan undang-undang akan diambil sekiranya masih tiada maklum balas yang diterima. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Perintah reman terhadap lelaki yang membunuh dan membakar kekasihnya pada 24 Mei lalu disambung selama 5 hari sehingga Jumaat ini. Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Salim Muhammad Alias berkata, kebenaran lanjutan reman ke atas suspek berusia 20 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Kuala Selangor hari ini dan siasatan masih dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, Agus Salim meminta orang ramai tidak sewenangnya mengeluarkan sebarang kenyataan tidak sahih di media sosial mengenai kes berkenaan. Pada 24 Mei lalu, media melaporkan wanita berusia 21 tahun itu maut dalam keadaan terbakar di kebun kelapa sawit, Kampung Sungai Limau, Sungai Besar. Tindakan tidak berperi kemanusiaan itu dilakukan suspek selama 2 hari bermula Isnin minggu lalu selepas berlakunya perselisihan faham. Cuaca panas yang dialami negara masih belum melepasi tahap gelombang haba maksimum. Pakar Meteorologi Universiti Malaya UM, Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah berkata, suhu negara pada masa kini masih bersifat neutral walaupun terdapat kawasan yang mencapai suhu 37 darjah Celsius. Menurutnya lagi, setakat ini masih belum ada tanda-tanda awal yang menunjukkan fenomena El Nino yang dijangka berlaku pada pertengahan tahun ini. Sementara itu, berdasarkan kemaskini status cuaca panas yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia petang semalam melaporkan 2 kawasan sahaja yang berada di tahap 1 atau berjaga-jaga iaitu di Betong Pahang dan Betong Sarawak. Kita beralih ke berita luar negara. Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangi pusingan kedua pilihan raya Presiden Turkiye semalam, sekaligus melanjutkan lagi pemerintahannya selama 5 tahun di negara itu. Kemenangan pemimpin berusia 69 tahun itu disambut meriah oleh para penyokongnya di luar Istana Presiden di Ankara. Keputusan pilihan raya itu memperlihatkan Erdogan menewaskan pencabarnya dari Parti Pembangkang Sekular Kemar Kilit Daroglu dengan 4 mata peratusan. Dalam pada itu, Erdogan yang berucap selepas kemenangan bersejarahnya itu meminta agar rakyat Turkiye dapat bersatu untuk memulihkan semula negara itu. Seorang peminat bola sepak maut manakala 30 yang lain cedera dalam insiden rempuhan di Stadium Benjamin Mkapa di Dar es Salaam, Tanzania semalam. Rempuhan tersebut berlaku apabila peminat bola sepak berasak-asak untuk masuk ke dalam stadium bagi menyaksikan perlawanan akhir pusingan pertama Piala Konfederasi CAF antara Tanzania dan Algeria. Pasukan belia Algeria memenangi perlawanan itu dengan jaringan 2-1 manakala pusingan akhir kedua akan diadakan di Algiers, Algeria. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara. Indeks harga pengeluar IHPR Malaysia pada April terus menurun kepada negatif 3% berbanding negatif 2.9% bulan sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia DOZEM berkata pengucupan itu disebabkan oleh penurunan dalam sektor pertanian, perhutanan, perikanan dan pelombongan. Jelasnya sektor pertanian, perhutanan dan perikanan terus menunjukkan tren negatif selama 10 bulan berturut-turut merekodkan negatif 26% berbanding negatif 28.7% pada Mac 2023. Jabatan Perangkaan turut menjelaskan bahawa ketidaktentuan harga terutamanya dalam tenaga dan produk makanan memberi kesan kepada IHPR di kebanyakan negara. Kebimbangan gangguan bekalan serta permintaan kukuh global melunjak harga koko dunia sebanyak 5.8% kepada 2,823 US$ setiap tan metrik April lalu.
Pensyarah Jabatan Ekonomi dan Perniagaan Tani Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan, Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Sri Dewi Appalainaidu berkata, situasi berkenaan turut mendorong peningkatan permintaan global bagi koko yang dikisar. Jelasnya lagi, jika dibandingkan dengan harga biji koko dunia pada Mac tahun ini, ia memperlihatkan peningkatan sebanyak 14.8% daripada bulan yang sama tahun lalu. Tambah Sri Dewi, industri koko negara mempunyai prospek yang baik, khususnya melibatkan industri hiliran memandangkan pasaran coklat Asia mencatatkan peningkatan secara konsisten sebanyak 6% tahun bagi tempoh 2016 hingga 2020. Kita ke berita sukan. Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM, Safi Salim mendedahkan pihaknya telah menerima laporan berkenaan isu gaji yang melibatkan Kelantan FC. Tambah bekas penyerang Harimau Malaya itu lagi, dia meminta lebih ramai pemain yang berdepan masalah gaji dapat tampil membuat laporan kepada pihak PFAM. Namun Safi menjelaskan pihaknya tidak dapat mendedahkan secara terperinci berkenaan kes itu, namun tindakan selanjutnya akan segera diambil bagi membantu para pemain yang terjejas. Dalam pada itu, penjaga gol Kelantan FC, Farhan Abu Bakar turut berkongsi di laman Instagramnya bahawa dia turut mengalami masalah gaji yang tertunggak selain tidak dibayar penuh. Sebaliknya, dia telah diminta pihak pengurusan untuk memohon wang pendahuluan. Skuad bawah 23 tahun B23 negara akan berdepan juara Sukan C Kemboja, Indonesia seawal peringkat kumpulan bagi saingan kejuaraan B23 AFF 2023 yang akan berlangsung di Thailand Ogos depan. Selepas majlis undian yang berlangsung pagi tadi, Malaysia dan Indonesia diundi dalam kumpulan B bersama satu lagi pasukan iaitu Timor Leste. Untuk rekod, ini adalah kali ketiga berturut-turut skuad B23 negara dan Garuda Muda akan berentap seawal peringkat kumpulan selepas diundi dalam kumpulan sama bagi edisi 2019 dan 2022. Sementara itu, juara bertahan Vietnam diundi dalam kumpulan C bersama Filipina dan Laos, manakala kumpulan A pula menampilkan Thailand, Kemboja, Brunei dan Myanmar. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa, 30 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.